Assalamualaikum semua. Bertemu sekali lagi dalam video Mekanika. Sebenarnya selepas Abang Japar hari tu, dia dah senaraikan pendapatan yang diperolehi oleh rider MotoGP. Ramai pula lah yang request. Ada yang nak tahu pendapatan pemain bola sepak lah, pemain bola jaring lah. Jadi untuk tidak menghampakan harapan peminat-peminat setia Mekanika, jadi hari ini saya nak senaraikan pula pendapatan yang diperolehi oleh pelumba F1 untuk tahun 2020. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan loceng YouTube Mekanika. Di tempat ke-8 ialah Carlos Sainz Jr. dari pasukan McLaren. Gaji dia tahun ini, iaitu tahun 2020, ialah 18.8 juta ringgit. Carlos Sainz ni ialah pelumba daripada Sepanyol dan dia bermula dengan pasukan Toro Rosso pada usia cuma 23 tahun. Sebelum ni dia pernah berlumba dengan Renault, dengan Red Bull Racing sebelum dia berpindah kepada McLaren menggantikan Fernando Alonso pada tahun lepas. Sebelum terlupa, sebenarnya Sainz ni baru saja menandatangani kontrak 2 tahun dengan pasukan Ferrari bagi menggantikan Sebastian Vettel mulai tahun depan. Bila Sainz ni akan bergandingan dengan seorang lagi pelumba Ferrari iaitu Charles Leclerc. Betul tak tahu aku sebut ni. Di tempat ketujuh ialah Kimi Räikkönen daripada pasukan Alfa Romeo dengan gaji 21.4 juta. Okey, Kimi Räikkönen ni orang panggil dia Iceman. Walaupun dia dah berusia 40 tahun, tetapi dia tetap dilihat sebagai pelumba yang terus diguruni sehinggalah sekarang. Kimi Räikkönen sebenarnya banyak naik podium, tempat kedua, tempat ketiga, tapi pada tahun 2010 sampai 2011 dia belah daripada F1 dan dia join World Rally Championship. Tapi pada tahun 2012 dia join semula F1. Mungkin sebab rally itu tak sesuai dengan jiwa dia ke, tak tahulah, tapi dia masuk balik pada tahun 2012. Sampai sekarang dia telah memenangi 21 Grand Prix sekaligus menjadikan pelumba F1 dari Finland yang paling berjaya. Di tempat ke-6 ialah Valtteri Bottas daripada pasukan Mercedes dengan gaji 40.2 juta. Kalau nak dibandingkan dengan rakan pasukan dia iaitu Lewis Hamilton, Bottas ni kira gaji jauh lebih kecil lah kan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan pelumba dia pasukan lain, dia ni kira okey jugalah, banyak jugalah gaji dia untuk tahun 2020. Bottas ni sebenarnya dia join Mercedes sejak tahun 2017 dan tahun lepas iaitu musim 2019 menjadi musim yang paling berjaya selepas menduduki tempat kedua di bawah Lewis Hamilton. Di tempat kelima ialah pelumba muda Charles Leclerc. Rasanya betul kot saya sebut nama dia. Dari pasukan Ferrari dengan gaji 48.3 juta. Pelumba kelahiran Monaco ni baru berusia 20 tahun bila dia buat debut dengan pasukan Sauber pada tahun 2018. Tahun lepas dia pindah ke Ferrari. Tahun lepas juga Leclerc ni pun menang pole trophy. Dia antara pelumba yang muda dan bukan pelumba Mercedes yang pernah menang trofi inilah. Bukan senang nak dapat. Sejak tahun lepas juga Leclerc ni mula menempatkan diri dia dalam kelompok 4 pelumba teratas dan mula buat duit yang banyak. Jadi kalau korang memang suka F1, dia ni antara pelumba yang harus diberi perhatian. Di tempat keempat ialah Max Verstappen dari pasukan Red Bull dengan gaji 85.9 juta. Max Verstappen ni memang pelumba muda. Buktinya masa kita ataupun korang masih lagi sibuk-sibuk study nak ambil SPM, umur 17 tahun, dia sebenarnya dah join ataupun dia dah berlumba dalam sukan F1. Itulah pencapaian yang dicapai oleh pelumba yang bahas 3 weeks later. Itulah dia pelumba yang Many months later. Itulah dia pencapaian yang telah dibuktikan oleh pelumba dari kelahiran Belanda. So itulah dia pencapaian yang dibuktikan oleh anak kelahiran Belanda, Belgium ni.
Di tempat ketiga ialah Daniel Ricciardo dari pasukan Renault dengan pendapatan sebanyak 96.6 juta. Sebenarnya bila dia menandatangani kontrak dengan pasukan Renault pada tahun 2018, ramai peminat dia yang confused. Apa pasal dia nak pergi Renault kan? Padahal sebelum ni elok je dengan pasukan Red Bull. Sebabnya ialah gaji yang diterima dengan pasukan Renault adalah jauh lebih baik daripada pasukan Red Bull. Maksudnya yelah, orang dah offer lagi banyak duit, kita pergi tempat situ lah kan. Sebab sama je korang still kena berlumba dalam F1. Tetapi ada juga yang beranggapan Renault mungkin menyesal bayar gaji Mamat Ricciardo ni tinggi sangat. Sebab kalau nak dikirakan ataupun kalau nak lihat dengan dia punya prestasi sejak dia ditandatangani sampai sekarang, dia punya prestasi tu agak tak bagus sangat lah. Maksudnya macam tak berbaloi sangat dengan apa yang Renault bayar dia sampai ke hari ini. Di tempat kedua ialah Sebastian Vettel dari pasukan Ferrari dengan gaji sebanyak 225.5 juta. Vettel ni sebenarnya bermula sebagai pelumba ujian sebelum dia menjadi pelumba F1 paling muda dalam sejarah. Semasa berlumba dengan pasukan Red Bull, Vettel ni berjaya mendapat ataupun berjaya menjuarai kejuaraan dunia 4 tahun berturut-turut. Sekaligus dia menyebabkan dia ni disebut-sebut sebagai antara pelumba terbaik dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini. Tetapi bila dia start join Ferrari pada tahun 2015, dia punya prestasi tu sebenarnya tak konsisten. Terkini Vettel mengesahkan yang dia tidak lagi berlumba dengan Ferrari untuk musim depan. Sebabnya dia orang ni tak mendapat kata sepakat, dan Vettel kata dia belah daripada Ferrari pun bukan sebab duit. Yalah, duit dah banyak, berapa nak kisah. Pelumba yang berada di tempat pertama ialah Lewis Hamilton. Gaji yang diterima tahun ini ialah 257.7 juta. Gila banyak baik. Hamilton disifatkan sebagai pelumba terbaik sepanjang zaman. Setakat ni dia dah menang 6 kali juara dunia F1. Memang susah orang nak beat rekod ni. Dia sebelum ni berlumba dengan pasukan McLaren sebelum join Mercedes pada tahun 2013. Hamilton ni juga sebenarnya menjadi pelumba kulit hitam pertama dalam F1. Sampai sekarang memang tak ada lagi ataupun tak nampak lagi pelumba-pelumba lain yang boleh menyaingi dia punya pencapaian. Baru-baru ni, Lewis Hamilton dinobatkan sebagai atlet Britain paling kaya dalam sejarah dengan kekayaan berjumlah 1.8 bilion ringgit. Tapi dia punya duit tu termasuklah gaji F1, jadi duta makanan kucing, jadi duta sebut kari kan. Tu dah macam-macam lagi lah. Kau bayangkan dengan 1.8 juta tu, mati dah balik pun tak habis nak guna. Itulah dia senarai pendapatan pelumba F1 daripada nombor 8 sampailah nombor 1. Kalau nak kira ataupun kalau kita nak tengok, dia punya jurang pendapatan tu memang sangat jauh kan. Maksudnya kalau nak minum teh sekali pun, yang nombor 8 tu segan-segan je nak pergi. Susah juga kita nak predik masa depan F1 ni. Sebabnya selain daripada masalah COVID yang sampai sekarang F1 masih belum dapat berlumba, lepas tu ada pula report yang menyatakan bahawa Honda, Renault dan mungkin Mercedes akan meninggalkan F1 dalam tempoh lagi 2 tahun. So makin lama kita pun tak tahu pasukan mana yang akan stay dan pasukan mana yang takkan ada. Maksudnya kalau yang stay itu Ferrari je, asyik dia lah yang menang kan, sebab dia yang paling kaya dan dia punya kereta yang paling power. Jadi mungkin membuatkan saingan tu menjadi semakin bosan. Okeylah, tak kira lah ada orang nak berlumba ke tak nak berlumba. Yang penting kau kena subscribe channel Mekanika dan jangan lupa tekan loceng, dan kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.